مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa salam ala anbiya wa mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kita sambung dengan ayat 214 di mana kita dah kaitkan dengan ayat-ayat yang daripada surah lain berkaitan dengan tema bahawa kita akan terpaksa mengharungi dugaan di dunia sebelum kita sampai pulang balik dapat syurga. Jadi saya nak pergi balik pada yang surah Al-Baqarah 214. Jadi kita dah bincang yang bahawa asbab an-nuzul pun masa ayat ni diturunkan masa perang Uhud di mana masa tu umat Islam tentera Islam yang baru saja baru muda lagi, baru nak berkembang dekat Madinah, diserang, dikelilingi banyak musuh. Jadi kalau kita nak kaitkan dugaan yang Allah bagi pada kita, kalau kita nak kaitkan dengan yang apa yang kita bincangkan sebelum ni, ulul al-himah, ulul al-himah, di mana kalau kita nak mendaki gunung yang tinggi, contohnya gunung yang paling tinggi di dunia ni adalah Everest. Jadi bukan senang untuk kita mendaki gunung tu. Jadi daripada sini yang bahawa Allah akan memberi pada kita ada satu matlamat. Jadi dekat sini saya petik daripada surah Al-Baqarah ayat 148 kita tak cover ni lagi. Ini bahagian insya-Allah bahagian D grup D, di mana Allah dah beri kita satu hala tujuh. Jadi kat sini saya baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi saya prefer the translation dalam bahasa Inggeris daripada bahasa Indonesia ataupun bahasa BM, sebab mereka menterjemahkan wijhatun tu hanya sebagai kiblat. Maksudnya mereka walaupun memang sebelum kita sampai pada ayat ni, sebelum tu kita diperintah untuk menukar kiblat daripada menghala kat Jerusalem, Palestin tu, menghala dekat Mekah, tetapi dekat sini saya nampak ada general aplikasi pada ayat ni, sebab setiap lepas tu mereka hanya menceritakan yang waktu pada satu umat. Umat. Maksudnya setiap umat disuruh tukar. Jadi kiblat umat tu hanya dia nak cerita pasal kiblat. Tapi untuk saya, kalau daripada terjemahan ayat ni, adalah satu hala tujuh. Wishatun huwa mawalliha, di mana Allah akan mengubah muka seseorang tu. Sebab muka seseorang tu. Jadi dekat sini kita diperintah untuk berusaha untuk berlumba fastabiqu dengan segala kebaikan. Pada segala kebaikan. Jadi di mana kita berada, Allah akan mengumpulkan kita semua dan Allah adalah maha berkuasa atas segalanya. Jadi dekat sini kalau kita nak kaitkan ulul al-himah. Jadi kalaulah kita nak menghala muka kita, bukan hanya pada kiblat dekat Baitullah, bukan hanya pada kiblat daripada segi agama kita, but juga daripada hala tuju hidup kita. Jadi daripada segi ulul al-himah. Jadi kalau kita meletakkan hala tuju kita tu tinggi, kita punya goal tu tinggi, kita punya visi dan misi tu tinggi dalam hidup kita dan dalam hidup keluarga kita. Jadi dan lepas tu kita kuatkan dengan iman, kita tambahkan dengan ilmu, kita ada niat dengan ataupun iradah, dan kita dah bina disiplin dan kita sabar. Jadi benda ni hanya dapat dibina dengan dugaan. Contohnya, bolehkah kita nak membina, menguatkan iman kita kalau tidak ada dugaan ke atas iman kita ni?
Jadi macam mana kita tahu kita ni betul-betul orang yang beriman? Lepas tu katalah, itu biasalah dalam periksa kan. Kalau kita belajar, mesti ada dia punya periksa dia. Dia punya examination dia. Jadi macam mana kita nak menguatkan ilmu kita, kadang-kadang kita tak boleh nak mengejar ilmu secara malas. Maksudnya secara sambil lewa saja. Macam kita baca surat khabar, entertainment, macam kita baca gosip. Kalau macam benda macam tu, kita bolehlah nak buat secara sambil lewa. Tapi kalau kita nak mengejar ilmu yang betul-betul patut kita tuntuti, yang dituntut, ilmu yang dituntut, termasuklah fardu ain, termasuklah fardu kifayah. Dan kita dah bincang yang fardu kifayah bukan hanya urusan agama daripada segi pengurusan jenazah ke benda ataupun nak bina masjid macam tu. Kita kena ada keupayaan untuk membina masjid. Maksudnya melalui engineering ke, melalui architecture ke, melalui kuantitatif punya kita buat QA kan, semua tu. Jadi kita nak bina bilik quantities, kita nak membina construction, semua tu kita kena ada knowledge dalam tu. Jadi kita anggap the critical sciences tu adalah sebahagian daripada ilmu yang kita kena ada. Lepas tu nikat, bukan. Jadi nikat itu tu kadang-kadang diuji. Jadi ada salah satu yang kita penting, masalah yang kita kena hadapi, dugaan yang kita lalui adalah penyakit jemu. Jadi penyakit jemu tu tak kisahlah kita belajar apa pun kan, lepas tu kita jemu. Kita buat sesuatu, lepas tu kita tak nak tumbuh lagi lepas tu. Jadi daripada situ kita tak akan dapat mengejar mencapai pada hala tuju yang Allah dah bagi pada setiap seseorang. Jadi setiap seseorang tu Allah dah mencipta kita tu, jadi pencipta kita lebih tahu apa yang paling baik untuk kita dan apa yang kita boleh nak contribute dalam membina masyarakat kita. Tak semua akan boleh jadi doktor, tak semua nak boleh jadi ustaz, tak semua boleh jadi dai. Jadi ada talent yang Allah potensi yang Allah bagi pada seseorang dan dia tu akan hanya dapat menjadilah berbuah, berbunga dan berbuah lepas usaha seperti macam ni. Jadi dekat sini saya suka, saya petik the quotation daripada Jeremiah, dekat sini daripada Old Testament, Jeremiah. Jadi di chapter 29 ayat 11, ni dalam bahasa Inggeris, for I know the plans I have for you, declares the Lord. The Lord tu Allah lah, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So kalau nak terjemah dalam bahasa Melayu, kalau banyak mana yang saya boleh, bahawasanya yang saya lebih tahu rancangan yang saya ada bagi kamu, dan rancangan untuk memberi kebajikan pada kamu, kebahagiaan pada kamu, dan bukan untuk nak mencederakan kamu, tetapi sebaliknya rancangan untuk memberi kamu harapan dan masa depan. Dan end goal kita masa depan selama-lamanya adalah dekat syurga. Jadi kita kena ikut daripada konteks dekat sini. Jadi sebab penyakit jemu ni, penyakit yang tak nak berusaha ni, itu adalah satu penyakit yang boleh sebagai kanser pada satu umat. Dan umat ni kita yang sedihnya kita nampak umat zaman sekarang lah termasuk bangsa Melayu semua ni, dia tak kisahlah apa diberi advantage, kerajaan dah banyak beri peluang, dah beri banyak pertolongan, bantuan. Untuk saya kerajaan Malaysia ni paling baik daripada zaman dulu lagi, daripada zaman Tun Razak semua tu, macam nak memberi kita peluang untuk membangun, nak membina nasib bangsa Melayu bangsa Melayu dekat Malaysia. Tapi sampai sekarang dia end goal tu, dia punya, walaupun hala tuju dekat situ, tapi kita tak dapat mencapai itu lagi. Jadi soalan ni sebab apa? Tak boleh sekarang macam kita tengok style politik, sebab kerajaan ni, menteri ni tak buat ni, tak buat ni. Untuk saya, semua tu buat, institusi semua tu ada. Institusi MARA, institusi JPA, institusi UTM, Institut Teknologi ITM tu, dia ada akta. Dia ada akta untuk Bumi Putra, ITM. Di bawah satu akta. Jadi sekarang dah jadi UITM. Jadi maksudnya semua tu dah diberi peluang. Dah diberi
peluang, lepas tu banyak lagi, ada lagi vocational school, macam-macam peluang nak diberi. Lepas tu bantuan kewangan, bantuan scholarship, semua tu dah diberi. Lepas tu priority dapat kerja, affirmative action yang kerajaan bagi. Jadi saya tak tahu kalau kita tak ambil peluang ni, masa depan kita sebagai ummah Islam mungkin terjejas sebab salah sendiri, sebab salah faham agama, salah faham din sendiri. Jadi kalau dah salah faham, jadi benda tu kita anggap yang apa yang kita buat, yang kerja yang luar masjid tu adalah hanya benda dunia. Tapi sebenarnya dunia tu is the means, cara untuk kita nak sampai dekat syurga. Sebab dugaan tu tak sampai dekat masa time akhirat. Dugaan yang masa dekat dunia lah, sebab tu yang kita diturunkan dalam dunia ni. Jadi dekat sini, insyaAllah kita akan pulang balik pada surah Al-Baqarah. Salah satu my favorite ayat. Bila kita rasa motivasi kita ni kurang apa, kalau kita baca, Allah dah menghala setiap orang tu. Jadi antara kita ni, macam-macam kita ada projek sendiri kan. Jadi itu kita boleh anggap sebagai fardu kifayah. Apa-apa projek yang membawa kebaikan. Ini termasuk yang buat kita ni kan, yang apa tu, yang kita yang nak membantu orang-orang yang kecil manis semua tu kan, ada satu cara tanpa drugs yang kita boleh mengubah cara hidup, mengubah cara makan untuk membantu semua orang yang terkena dengan penyakit diabetes ni untuk menjadi lebih sihat. Itu adalah satu khairat, satu benda yang bagus. Tak semua boleh buat. Tak semua boleh nak lead, tak boleh semua nak jadi the champion. Kadang-kadang kita hanya boleh ikut. Jadi mana-mana yang kita buat benda tu adalah hala tuju yang Allah, mission yang Allah dah bagi pada kita. Kalau kita tak sure mission kita, dan kita kena tanya Allah, apakah hala tuju saya? Apakah misi hidup saya? Semua orang akan cakap nak pergi juga. That's generic. That's the default position. Tetapi what is the unique position untuk seseorang tu? Untuk kita dapat mengejar, dan lepas tu dugaan akan turun unik pada orang tu in the relation to apa yang diorang nak capai. Jadi kalau contoh yang ayat ni, ialah apa yang sekarang ni mereka berjuang. Kenapa mereka ni berperang? Sebab mereka nak membina negara Islam yang pertama dekat Madinah. Untuk nak constitution, perlembagaan dekat sana adalah Al-Quran. The lawgiver, the ultimate lawgiver. Yang lebih atas daripada perlembagaan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat situ mereka nak menggunakan macam satu great project. It's like macam social apa orang gitu? It's a social experiment. Almost macam social experiment nak membina umat Islam yang sistematik. Memang sebelum tu ada umat Nabi Musa, umat Nabi Isa semua ni. Tapi ini secara yang mereka perlembagaan mereka mengikut syariah. Jadi bayangkan lepas tu mereka ada musuh. Musuh tujuan nak menjatuhkan, pokok tu baru nak berbenih, lepas tu dipijak. Jadi apakah tujuan mereka? Jadi hala tuju mereka adalah nak mempertahankan Madinah tu daripada jatuh, daripada dijajah, daripada jadi lemah. Jadi itu hala tuju ultimately mereka bukan hanya mereka nak melafazkan Al-Quran, tapi mereka nak implement segala tuntutan dalam Al-Quran tu. Yang mereka nak establish Allah syariah tu pada negara Islam yang pertama ni. Jadi itu adalah ada ultimate. Lepas tu nak berdakwah lah luar daripada Madinah tu. Nak berdakwah balik. Tapi sebelum mereka sampai dekat situ, banyak kali mereka diserang. Jadi tugas mereka masa tu, hala tuju mereka, itu dugaan supaya mereka jadi kuat. Mereka jadi cekal. Sampai dugaan ni, tak mungkin ada dapat kemenangan selepas tu. Sebab apa yang sebelum Uhud dah ada Badar. Bila Badar mereka menang, rasa macam overconfident. Mereka rasa ingat peperangan tu mudah. Jadi mereka rasa kalau Rasul sudah memberi perintah, tapi mereka tak ikut perintah tu, mereka ingat tak ada apa. Jadi disiplin untuk mengikut ketua. Perintah ketua tu. Salah satu jangan mengejar dunia. Sebab itu yang jatuhnya mula dah nak menang. Tapi akhirnya kalah, tumpas jatuh sebab bukan daripada musuh daripada luar. Dia sebab kelemahan, the structural weakness daripada dalam. Nombor satu, tidak mengikut ketua. Ayat ni dekat sini Rasulullah tak mengikut rancangan, plan dia. Dia tak patut tinggal tempat position dia tu. Dia patut jaga duduk situ. Tapi mereka nampak
harta yang ditinggalkan dari oleh musuh tu, itu yang mereka kejar. Jadi mereka meninggal, mereka abandon the position tu. Jadi dia orang tak sangka yang musuh tu datang pada belakang. Jadi akhirnya kalah. Jadi kekalahan tu perlu untuk memberi ajaran yang mereka dapat ingat balik, untuk menguatkan mereka. Kekalahan dan cedera tu perlu. Sebelum apa orang panggil tu, failure is a stepping stone to success kan. Jadi itu satu keperluan untuk mereka faham macam mana nak berjaya selepas tu. Okay? Jadi pertolongan Allah pun, kalau kita tak tolong diri sendiri, Allah pun pertolongan tu tak sampai pada kita. Walaupun masa tu Allah dah turun malaikat semua. Ya, kalau kita tengok dalam surah At-Taubah dengan surah Al-Anfal, di mana Allah menceritakan 1,000 malaikat, 3,000 malaikat Allah turunkan untuk membantu kita. Kita tak nampak pertolongan Allah tu. Tetapi kalau kita sendiri gagal, kita sendiri fail, kita sendiri tak buat, jadi kekalahan tu akan sampai juga pada tak kisah mana-mana umat. Jadi dekat sini, daripada segi ulu al-himah tu, surah Najm ni, dekat sini kita diingatkan dalam surah An-Najm ayat 39 hingga 42. Dan bahawasanya seorang manusia tu tidak memperolehi selain apa yang telah diusahakannya. Maksudnya, kalau kita tak usahakan untuk sesuatu, kita tak dapat benda tu. Buah tu kita tak akan dapat. Macam kita nak mengharap ada buah durian, tapi kita ada tanam semua tu, tapi kita tak tanam pun, kita tak usaha nak menanam buah tu. Dan buah tu akan sampai bertahun-tahun, bukannya masa seminggu, 2 minggu tu dapat buah. Ya, dari ayat 39, that man can have nothing but what he strives for. Jadi sepatutnya umat Islam paling berjaya. Hayya ala falah. Jadi then the fruit of his striving will soon come inside. Jadi maksudnya dah bahawasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan. Jadi buah hasil usaha dia tu akan datang kalau dia sabar. InsyaAllah lah. Dan selepas tu then will he be rewarded with a reward complete. Dan hanya selepas tu dia akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Ya. Jadi dengan balasan yang paling summa yujza kullu jaza'al awfa, dan bahawasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Jadi akhirnya ayat tu, that to thy Lord is the final goal, wa anna ila rabbikal muntaha. Jadi ini adalah pedoman untuk hidup kita. Inilah tadabbur. Inilah tadabbur, macam mana kita nak mengamal apa yang Allah tuntut, yang Allah pesan, yang Allah nasihatkan. Dan ini adalah sunatullah. Macam mana kita nak dapat buah kalau kita tak tanam, kalau kita tak menyuburkan pokok tu? Mana buah dia? Mana hasilnya? Jadi sekarang ni banyak orang dia punya attitude, dia nak benda tu macam nak turun daripada langit, macam magically, dia macam instant. Jadi kalau orang tak bagi, tak adalah benda tu. Jadi itu yang kita maksud sekarang victim mindset. Ada banyak dan the unfortunate fact sebab kita buat projek dekat Philippines kan, kita juga buat projek dekat Cambodia, kita buat dakwah, kita nak cuba nak membina sustainable community Islam supaya kita nak bantuan tu kita bagi hanya nak sebagai benih. Tapi apa yang berlaku, contohnya dekat Cambodia lah, saya diberitahu kan pada banyak yang aktiviti yang cuba nak membantu umat-umat Islam di Cambodia dengan bagi telaga lah, bagi apa, tapi tidak ada perubahan. Mereka hanya mengharap orang yang berderma je. Kadang-kadang sama juga dekat Filipina. Jadi contohnya kan, kita dah berdakwah lah semua tu, lepas tu kita ada saudara baru, ya, ataupun kita ada dai, kita ada ustaz semua tu. Tapi bila ada seseorang tu ada masalah, jadi salah satu benda, bukan hanya Islam tu, hanya nak tahu kita berpuasa, kita hanya nak bersolat, berpuasa. Zakat, adakah mereka mengeluarkan zakat ataupun membantu saudara mereka sendiri dekat situ? Ataupun mereka hanya mengharap derma daripada Malaysia saja, ataupun derma daripada Amerika lah, daripada mana-mana. Kalau tak ada derma, susahlah hidup tu. Jadi daripada situ yang kita tak nak. Sebab kita punya di attitude sekarang ni, kita susah, oh ni lah tak adil, apa nak buat, macam tu. Dah bulan apa-apa lagi dah. Dah give up dah. Oh macam mana kita nak buat, apa orang tu tak bagi duit, macam tu. Jadi ini yang kita tak nak. Ya, na'udzubillah.
Kita lindung daripada sifat macam ni. Dan ini yang contoh yang diberi yang cerita Bani Israel. Nanti kita sambung balik bahagian di apa yang berlaku pada Bani Israel selepas umat Nabi Musa. Masa nak, sebab Allah ada janji kan yang tanah yang dekat Palestin untuk mereka. Jadi apa yang mereka berlaku dan apa attitude mereka. Jadi attitude mereka yang kalau kita tahulah yang sebelum ni, tanyalah Tuhan kamu. Tak, kami dah boring dengan makanan macam ni. Tak nak mana dengan sawah. Kita nak macam-macam makanan yang dekat Mesir, yang dekat bandar-bandar tu. Macam tu lah. Setiap satu ada komplain dia. Ya? Okay, jadi yang ini kita dah cover. Yang ini pun kita dah cover hari tu. Jadi saya sambung dekat sini ya. Dengan yang surah Al-Baqarah dan sesungguhnya akan kami berikan cubaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira dengan orang-orang yang sabar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan sesungguhnya kami akan memberi cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Buah-buahan tu maksudnya apa-apa hasil tak mesti literal buah hasil perniagaan kita, hasil simpanan investment kita, pelaburan kita tu mungkin jadi hancur hangus Dan berikanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar. Dan siapa dia orang yang sabar tu yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka betul-betul mengucapkan dengan secara ikhlas, bukan hanya cakap mulut je. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak mesti kita melafazkan ni hanya bila seseorang meninggal. Tak, maksudnya bila ada berlaku apa-apa musibah, cabaran, dugaan pada kita, dan kita kena ingat pada hakikatnya yang bahawa pada Allah lah Allah kita belong to Allah dan hanya pada Allah yang kita akan pulang. Jadi yang paling yang saya suka sangat ayat 157 orang sebeginilah mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Tapi saya suka dalam bahasa Arab Tengok kalau kita tengok dalam bahasa Arab itu sendiri, bahasa Quran sendiri, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Jadi mereka akan mendapat salawat daripada Rabb mereka dan rahmat daripada Rabb mereka. Bayangkan Allah bersalawat pada kita. Kita disuruhkan bersalawat untuk Rasulullah kan? Sebab malaikat memberi salawat dalam surah Al-Ahzab Malaikat turun salawat, Allah memberi salawat pada Rasul dan malaikat memberi salawat pada Rasulullah. Dan kita umat Islam diperintah, dituntut untuk memberi salawat pada Rasulullah. Tapi dekat sini Allah beri salawat pada kita. Nampak tak? Itu besar ganjaran orang yang sabar apabila menghadapi musibah. Dekat sini saya tunjuk gambar-gambar dekat sini. Jangan ingat yang apa yang dalam gambar tu mungkin tak berlaku pada kita, dia keliling. Jadi saya bagi satu yang gambar yang paling ujung yang dekat bawah dekat KL tu, dekat Central Market. Masa tu saya dekat situ lah. Masa tu saya dengan satu NGO tu nak bantu bagi makan pada orang yang tak makan lah, orang ada gelandangan. Masa ni sebelum COVID. Jadi saya rasa 2015 kot. Kalau saya tak silap 2015 ke 16 ke macam tu. Saya pun dah lupa. Tengok berapa ramai orang beratur. Masa tu sebelum tu bandar orang kata City Hall dia tak tahan lagi. Sekarang ni dia ada bagi tempat lah. Masa time tu kita keluar je makanan kan. Masa tu selepas tu kita keluarkan makanan, grab makanan semua tu beratur. Nampak tu berapa panjangnya beratur. Kebanyakan orang-orang tua sanggup beratur 1 jam semata-mata nak dapat makanan. Beratur dekat bawah jambatan tu. Jadi bayangkan, saya tak tahu masa time COVID.
mana pertolongan mereka dapat. Jadi sekarang tu memang ada. Tapi orang macam ni, dia tak minta sedekah. Dia orang ni bukan penipu. Yang orang yang selalu menipu, yang di jalan duduk minta duit, nak jual tisu. Bukan penipu lah, kadang-kadang mereka ni saja je nak duit kan. Kadang-kadang dia sindiket. Ini rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia. Semua tak kisah, ada bahagian orang Cina, ada orang India, ada orang Melayu. Memang banyak. Jadi bawah mata kita sendiri. Jadi kita tak tahu satu hari mungkin kita sendiri yang beratur dalam tu. Jadi ini yang kita nak takut. Kadang-kadang bukan sebab mereka ni tak betul, bukan sebab mereka tu buat silap. Kadang-kadang dugaan yang Allah bagi. Contohnya ketakutan, kelaparan. Ataupun mungkin sebab harta mereka lenyap. Tapi kalau mereka orang yang macam ni sabar, Allah memberi salawat pada mereka dan rahmat. Dan rahmat tu nanti dalam surah An-Najm dia akan insya-Allah dia menjadi satu benda yang paling-paling sempurna. Dan lepas ni kita tengok pada ni sebenarnya Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Ya, sebenarnya bukan saja-saja Allah turunkan ini tanpa sebab. Dan Allah tidak hendak, ini dalam surah Al-Maidah ya, ini pasal yang tuntutan kita untuk untuk kita berwudu, ya, nak membersihkan kita. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu, menyucikan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagi kamu supaya kamu bersyukur. Yang atas tu ada surah Al-Baqarah tentang pasal nak ganti puasa tu. Kalau siapa yang sakit, dia tak payah puasa tapi dia kena gantilah puasa tu. Jadi kenapa semua kena buat macam tu? Untuk membina jiwa kita, nak membina kerohanian kita, nak membina kekuatan kita daripada minda, daripada rohani dan jasmani. Ya? Jadi saya tutuplah. Jadi kalau nak tengok, kalau kat mutiara kan, bila kita letak garam kat mutiara tu, benda yang ni, mutiara tu akan macam keluar titik mata. Dia macam menangis lah, keluar air mutiara tu. Sebab dia ada iritan tu, benda yang memberi kesakitan pada mutiara tu. Dan daripada situ yang keluarnya, tiramnya oyster tu. Daripada situlah barunya timbulnya mutiara. Barunya keluarnya mutiara. Jadi ini pun sebahagian daripada sunatullah dalam alam. Ya, dalam alam macam ni. Dan kalau kita tengok pun, yang tanah gersang ni kita tengok. Ada tempat tu dia memang tanah gersang. Kita pun heran. Jadi dekat sini, ini saya ambil daripada ada satu book review lah daripada memoir daripada John McGraher. Masuk dekat situ, masa tu saya suka baca New York Times semua tu. Jadi dia isu dia pasal the barren landscape. Kadang-kadang kita tak sanggup, tak boleh bayang. Kita beruntung kita duduk kat Malaysia, tapi kita tak boleh bayang orang yang duduk dekat tanah pasir. Ini dekat tanah pasir. Tak ada nampak apa pun. Tapi dekat sini, kalau dalam bahasa Inggeris, the stony poorness of the barren landscape is the condition for its unassuming beauty, saving it from factory, farming, locusts and swarm of tourists. Kemiskinan yang berbatu-batu tu, landscape yang bertandus tu, adalah syarat untuk keindahannya yang sederhana, menyelamatkannya dari pencemaran kilat, pertanian, belalang dan segerombolan pelancong-pelancong. Semua tu adalah satu bentuk pollution. Jadi kalau kita tengok dekat tanah gersang itulah Baitullah tu dibina. Ingat ni Siti Hajar mendapat mencari yang air zam-zam tu. Ya? Yang air zam-zam tu keluar dekat tanah gersang. Yang sampai sekarang yang kita minum ni, daripada tanah gersang yang datangnya Mekah, Baitullah dekat situ tanah haram tu, Masjidil Haram dekat tanah yang gersang. Dan kebanyakan yang orang-orang Nabi-Nabi, Rasulullah diturunkan pada tempat yang memang tidak ada, bukan tempat pusat tamadun ni. Dia dekat tempat-tempat dekat pinggiran-pinggiran seperti ini. Supaya macam tu yang dia dapat berfikir. Jadi kita ingat juga Rasulullah sebelum Iqra, ayat pertama Al-Quran diturunkan pada dia. Dia mengasingkan dirinya, dia pergi dekat Gua Hira. Tempat yang gelap, tempat yang kosong. Sebab nak mengosongkan jiwa. Hanya bila jiwa tu dah kosong, barulah dapat terima wahyu daripada Allah. Ya, fahaman yang lebih mendalam daripada Allah. Dan inilah bahawa yang Allah ada goal untuk kita, has a purpose walaupun dalam kesakitan kita tu ada sebab dia. Ada sebab dalam kita punya jihad ataupun kita punya pergolakan.
dan adalah satu hadiah untuk iman kita. Dan dekat sini pun kita tengok life is a test dekat sini. Semua segala hidup tu adalah ujian. So kalau Allah menjawab doa kita dan iman kita, kalau dia melambatkan jawapannya dalam doa kita, ini nak membina kesabaran kita. Dan kalau kadang-kadang kita rasa Allah tak jawab doa kita, sebenarnya baik daripada apa yang kita minta. Jadi pelangi pun kita nampak hanya timbul bila langit dah gelap. Jadi kita pelangi itu timbul. Kita betul kena ingat Dan lebih-lebih kalau kita usaha kita untuk belajar Al-Quran. Dia jauh, dia bukannya senang. Kalau benda itu mudah, semua orang boleh buat. Dan setiap perjalanan, ini daripada Mao Zedong dah. Saya tak tahu Mao Zedong ke, Lao Tzu ke, ataupun siapalah daripada yang dekat sini. Setiap perjalanan ni dia bermula dengan langkah pertama. Dekat bawah tapak kaki kita tu. Dia bermula dengan langkah pertama. Jadi yang kita takut, tak boleh lah, macam mana saya nak pergi ke Everest, saya dah tak larat. Belum apa-apa lagi dah cakap tak boleh dah. Dah siap-siap lagi dah tolak. Maksudnya peluang untuk ulu yang dapat ulu al-himah tu, yang Allah bagi tu, yang hala tuju yang Allah bagi pada setiap individu tu, setiap Bani Adam, sebab Allah dah bagi potensi pada Bani Adam, dah ditolak siang-siang sebab mereka tak nak kenapa? Terus dah cakap mereka tak boleh. Jadi saya nampaklah macam kes kan, kadang-kadang keluarga saya, kadang-kadang syarikat tu teruk kan, dia tak nak lepaskan, tak nak resign, sanggup pegang. Sebab jadi kalau kita bayangkan kalau pekerjaan tu dah memang teruk kan, bos teruk, kerjanya teruk, jadi kadang-kadang macam Allah bergoncang kan pokok kan. Ketika bayangkan burung kan, burung dia ada sarang dekat pokok tu ribut, tapi dia bergoncang-goncang, burung pun tahu terbang. Kadang-kadang sebab dia takut, dia akan pergi kat pokok lain. Jadi kadang-kadang kita ni macam takut jadi dekat sini conclude ayat untuk kita bertarabuh, ayat 2214. Ada apa-apa soalan ke? Ada apa-apa soalan sebelum saya stop?